Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, bertemu kita pada malam ni untuk julung-julung kalinya bersama dengan Pump Empire. Pump Empire punya owner iaitu Cikgu Sukairi Nafiah. Tapi sebelum Alhamdulillah. jauh, perkenalkan dulu saya Malik. Okey, asal daripada Perlis, tinggal di Shah Alam, sekarang bertugas di Shah Alam lah. Bertugas di Shah Alam yang mana kami daripada Pip Empire Capital bersama dengan Pump Empire dah bergabung sejak sekian lama, khususnya dalam bidang education lah. Pada bidang education melibatkan forex trading. Kita menguruskan kelas, kita menguruskan student, kita menguruskan signal, dan sekarang kita terlibat, kita pergi lebih jauh lagi. Lebih jauh, kita nak memperkenalkan kita punya buku teks dalam Pump Empire ni, kita nak bawa ke lebih jauh di dalam pasaran lah. Tetapi yang terkini, malam ni kita bukan nak berbual, bukan nak berbincang berkaitan dengan buku teks, buku rujukan berkaitan dengan forex trading, tapi kita akan pergi ke satu topik yang mana ramai orang tahu tapi tak ramai orang faham. Dengar macam wow, macam grand kan? Okay. Topik dia malam ni berkaitan dengan kripto. Okay. Mata wang kripto yang mana Cikgu Sukairi daripada Pump Empire dah pun mengeluarkan panduan lengkap. Panduan lengkap ni bermaksud sesiapa sahaja yang pandai membaca. Okay. Sesiapa sahaja yang pandai membaca boleh faham, boleh search internet, ada buku yang setebal hampir 500 muka surat ni, buku rujukan ni, anda dah boleh menjadi seorang penyimpan kripto yang berjaya sebenarnya. Jadi dengar kita punya program, kita punya senang kata berbual secara santai pada malam ni, daripada awal sampai ke penghujung program. InsyaAllah mungkin anda akan mendapat sesuatu pada malam ni. Tapi jangan lupa yang tengok ni kalau daripada YouTube, subscribe dulu. Okay? Subscribe untuk dapat next info yang selanjutnya daripada Pump Empire. Okey, tanpa pergi lebih jauh, itu pengenalan daripada saya. Dan sekarang kepada Cikgu Sukairi. Okey, silakan Cikgu, kenalkan diri dulu kepada kawan-kawan yang berada di luar sana. Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Nama saya Sukairi Nafiah. Mungkin dah ramailah kalau dekat YouTube tu follower saya memang dah kenal. Setiap hari ataupun setiap minggu saya akan buat update lah video-video tentang mata wang kripto, tentang forex, dan itulah dua itulah. So di Pump Empire, channel di Pump Empire. So macam adik saya cakap tadilah, kita memang dah lama, macam saya sendiri pun dah bermula dengan forex ni pada 2010, 2017 dah terlibat dengan mata wang kripto. Tapi ada kesilapan dia kan, saya tak fokus lah. Sebenarnya saya ni ada, macam saya cerita tadilah sebelum sembang santai ni, saya ada bercerita dengan Encik Ibrahim tadi, saya buat dua kesilapan yang besar dalam mata wang kripto ni kan. Saya buat sejarah dulu kan. Tahun 2010 saya nak beli dah balik. BTC, waktu tu saya keluar kerja, tak ada kerja kan. Kat bilik lah, bilik study room saya kan. Nak belilah, ada kawan seorang saya pada Johor Bahru tu, dia pun guru forex juga. Abang Sukairi beli ni, beli $100 cukup lah. Dah nak keluar duit, tapi waktu tu kita masih tak faham lagi ada satu macam mana nak bayar. Syarikat yang dulu bayar tu memang popular waktu tu, tapi sekarang dah haramkan dah. Lepas tu come up with Neteller kan semua kan. Waktu tu harga dia balik BTC 0.00 ada 20 belakang tu, 5 ke 4 itu lah. Kalau saya beli $100, so $100 bahagi 0.005, berapa unit saya dapat? Saya cerita. Ini sama santai, maknanya dia, saya tak nak rakan-rakan saya nanti buat kesilapan yang sama. Apa tu balik? 20,000. 20,000 ke 20? 20,000. 20,000 ya? $100 20,000 BT. 0.005 kan? 20,000
BTC. Itu kalau 20,000 kali, kalau katakanlah harga November dulu, BTC mencecah 70,000 USD. Cuba bayangkan balik. 1.4 billion USD. Betul. Kali 4.2. Ha? 4.2 4 bilion lah. Makna dia saya boleh sponsor Malik, Fauzi, Hanif, Jad kat sini boleh kahwin 4. Nasib baik dekat ofis bang, kalau dekat rumah. Ha? Dekat ofis, dekat rumah kena ban lah ni. Apa dia? Kita santai-santai gurau. So, itu kesilapan yang pertama. Dan then kesilapan kedua, mungkin dah masa berlalu kan. Masa tu kita tak percaya lagi BTC, Bitcoin ni kan. 2014, banyak scammer waktu tu kan. And then 2017 saya dah aktif balik lah sebab banyak kawan yang beli token-token baru, Doge anjing tu keluar kan. Sebenarnya saya dah beli token Doge ni, saya peruntukkan setiap bulan 200 USD saya beli token-token ni. Saya beli. Saya dah ada Binance, saya ada Litecoin. Binance waktu tu tak kurang aktif lagi lah masa tu kan. Dan masalah dia bila nak deposit, masalah nak kata deposit, masalah nak withdraw. Susah sangat waktu tu ni kan. So in total dalam wallet saya salah satu platform saya guna yang aktif tu Litecoin. Exchange nama dia Litecoin Malik. Ada satu ketika tu dia naik sangat token dia daripada 1,200 USD hingga 10,000 USD. So konsep tu kita tak faham lagi. Biarlah aku simpan lah kan. And then market tu jatuh balik sampai satu ketika equity saya tinggal $200. Dah boring lah. Itu saya buat silap. Saya cakap saya tutup lah ni. Laptop ni tak nak tengok kripto lah. Ini sibuk dengan forex semua kan. So silap saya kat situ saya tak ada wallet. Dompet ataupun dipanggil custodial dompet. Saya betul-betul bergantung macam hobi ke macam Binance, saya letak kat coin saya tinggal kat situ je. Itu silap saya. Patut kalau saya rakan-rakan ada trade dekat hobi ke, dekat Binance ke ataupun mana-mana kat Luno ke, katakan kalau tak nak trade, nak rehat mungkin 2 tahun, 3 tahun, transfer token-token tersebut dekat wallet, custodial wallet. Selamatlah. You nak rehat 10 bulan ke 10 tahun kan, tapi bila token tu naik, mana dia you ada pegangan tu, token tu ada dekat wallet you. Mana dia banyaklah duit you sebenarnya kat situ. So saya kira-kira balik kan, Doge paling banyak ni banyaklah dekat 600-700 USD. Cubalah 700 bagi Doge harga lantai. So saya kira taklah sebanyak 2010 tu kan, tapi ratusan ribu USD juga. So bila tu bila terjadi keadaan tu kan, so saya dah berfikiran mana dia kripto ni pertama ialah benar. Dia bukankan satu orang cakap ni hayalan ke apa dunia hayalan, kita pasal juta-juta and then bila saya dah masuk, saya kaji balik, saya tengok P2P itu transaksi dia kan bilion-bilion ni. Kita tak tahu kan siapa mamat ni semua kan. Kita boleh tengok wallet-wallet apa, ikan paus besar, the whale, kita boleh tengok, kita boleh access. So saya masih trade forex lagi, tapi saya tak nak buat kesilapan yang ketiga. So sebenarnya banyak yang kita dah tahu rakyat Malaysia ni, macam saya juga tentang kripto semua dah tahu. Aku ada kripto, aku beli Ripple, aku beli Cardano dan pelbagai, tapi kita tak secara mendalam, tak mendasari. Itu yang masalah dia itulah. So insya-Allah saya dah set target balik, saya nak beri education kepada rakan-rakan, bukan setakat untuk rakan-rakan biasa saja. Saya nak, itu jiwa saya, saya punya falsafah, dream big, go big. Mana dia, so saya bincang dengan Malik, kawan-kawan yang boleh bekerjasama macam mana kita nak membuat satu ledakan. Mungkin insya-Allah kalau kita tak buat pun 2 tahun lagi kita macam tu juga. Tapi kalau kita buat sekarang, dalam masa 2 tahun lagi, maybe we are somebody.
mana komuniti yang berjaya di dalam mata wang kripto ni. InsyaAllah dengan izin dia, Malik. Okey Malik, itu apa introduksi daripada saya lah. Okey bang, mungkin ramai dekat luar sana yang nak bermula nak bermula dengan kripto, nak menyimpan kripto. So dia kena ada dia perlukan blockchain, dia perlukan wallet. Jadi boleh tak abang huraikan sikit blockchain tu apa sebenarnya? Okey. Apa dia? Wallet ke apa? Blockchain? Tak clear. Blockchain tu apa benda blockchain? Mungkin ada kawan-kawan ataupun ada penonton dekat luar sana yang masih lagi terlalu baru, zero dalam kripto ni. Oh, mana dia? Soalan dia apa itu blockchain lah. Blockchain ni ialah satu sistem kata database lah. Pusat penyimpanan data secara digital. Memang kita kalau dulu tak digital, kita memang ada simpan dah kan data-data kita dekat warehouse, semua tu itu secara fizikal lah. And then zaman-zaman 90-an pun kita dah simpan data-data secara kalau syarikat-syarikat besar dia dah simpan data-data dekat dia punya storage lah, sistem kan. Tapi benda tu bukannya digital lagi, bukan masih centralized. Mana orang tertentu saja boleh akses kepada data tersebut tau. Kalau orang IT tahulah, itu setiap syarikat tu ada IT department semua ada. Macam Astro, macam Celcom dia ada IT department, dia memang nak jaga dia punya customer tu, dia ada sistem dipanggil centralized system. Tapi bila benda ni bermulanya tahun 90, ada pakar kriptografi nama dia David, dia pakar kriptografi, dia dah memperkenalkan blockchain ni, bukan si Mamat Satoshi Nakamoto ni. Dia dah ada idea pakar ni daripada 90 dia buat sampai tahun dia nak cuba perkenalkan coin panggil e-tunai, tetapi waktu itu dekat US kan kerajaan tak nak terima benda itu kan. Cashless, of course lah. Kerajaan US ni takut kan. Dia lebih nak duit USD ni semua dunia gunakan dia kan. Tapi tak guna digital, cashless, mungkin membahayakan US lah negara tu kan. So tak dapat sambutan. And then waktu pun komputer terlalu mahal waktu tu kan penggunaan dia kan. Jaringan network pun terlalu susah lah waktu tahun 90 kan. So sampai tahun 2000 syarikat ni pun dah bankrupt. Syarikat e-cash, DigiCash ni nama syarikat tu kan. So idea tu dijual pattern dia, disambut oleh pakar kriptografi yang lain, banner sistem itulah memperbaiki lagi blockchain ni. Dalam blockchain tu ada ilmu teknologi kriptografi ni. Sama juga macam Celcom tu, network dia, dia punya teknologi dia. So kalau sistem dia ada sistem tapi tak ada teknologi tak boleh juga. Dalam blockchain tu ada perisian dia. Nama dia kriptografi punya sistem tu. Ada sistem dia panggil algoritma, dia panggil yang kita guna sekarang. Mungkin UP tak faham lah tu algoritma power of work dengan power of state. Itulah dua sistem yang digunakan dalam blockchain lah, teknologi itu kan. So itu sistem algoritma di mana tag yang kita boleh baca, plain tag, ditukar kepada cipher tag, mana tak boleh baca lah. Makna dia blockchain ni sistem database yang tak boleh siapa-siapa baca pun. Tak boleh dihack, tak boleh dicuri semua. Mana selamatlah. And then blockchain ni pun bukan untuk mata wang kripto saja, banyak fungsi ni. 4 jenis blockchain ada dekat dalam sistem IT ni, teknologinya. Dia panggil blockchain awam, public ni awam lah, makna blockchain yang kita guna mata wang kripto ni. Blockchain hybrid, blockchain consortium blockchain, and then private blockchain. Private blockchain ni syarikat-syarikat besar lah kan. Ada 4 jenis blockchain kan. And then dalam sistem keuangan mata wang kripto ni, itulah yang hangat dia blockchain public ni lah, dia panggil public blockchain.
So kita boleh melakukan transaksi sebab dia mata wang, kalau disebut mata wang, of course dia melibatkan bank negara kan. Tapi bila blockchain ni decentralized blockchain, maknanya dunia tu dah jadi kita tak perlu bank pun lagi dah transfer nak beli sana. Itu yang kebanyakan negara pada permulaan dia kan tak nak menerima sistem kewangan mata wang digital ni sebab dia decentralized. Blockchain ni sistem data digital yang decentralized, yang tak boleh dicuri, tak boleh dihack. Itu yang kelebihan itu. Namun alhamdulillah sikit-sikit setiap negara dah menerima mata wang, urus niaga mata wang kripto ni. Even dekat Malaysia pun negara kita dah luluskan, dah dimasuk dalam sidang parlimen 2019, dah ada akta tu kan. And then alhamdulillah by now kita ada 4 syarikat anggota mata wang urus niaga mata wang kripto ni yang telah diluluskan oleh kerajaan lah, yang bernama Luno, Tikonas, ada lagi lah 2 lagi saya lupa. Itulah blockchain sebenarnya. So secara ringkasnya blockchain ni dia untuk pengurusan data lah, pengurusan data. Tapi tadi ada sebut dalam blockchain ni dia ada, abang ada sebut pasal centralized, pasal decentralized. Jadi apa beza centralized dengan decentralized ni, bang? Okey, centralized ni kalau sistem blockchain centralized ni bukan blockchain, sistem centralized ni sistem yang lama dulu. Mana syarikat pun ada sistem IT semua kan. Mana dia orang syarikat tu lah boleh akses, IT department tu lah boleh akses. Mana sistem tu dah ada, tapi kalau blockchain ni dia bebas, decentralized, tanpa dikawal, diselia oleh siapa-siapa pun. Even tanpa dikawal selia. And then kalau kita cerita pasal sistem keuangan, dia ada 2. Centralized finance, decentralized finance. Tadi sistem dia, dari sistem teknologi tu. Tapi sistem keuangan pun ada 2. Centralized finance, decentralized finance. Kita nak fokus 2 ni sajalah. Centralized finance dengan decentralized finance. Apa beza dia? Centralized finance ni bank komersial, ada bank negara, ada bank dunia kan. Itu centralized lah, dikawal. So kalau kita nak simpan duit pun dekat bank tu dia nak minta IC kita, nak alamat kita. Dengar ke? Internet okey ke? Putus sikit. Putus tak? Hello? Okey, dengar. So centralized ni dia kontrol, bank kontrol kita. Dia tahu berapa duit kita di dalam bank kan. Dia tahu. Tapi kalau decentralized finance, kita tak perlu bank pun, tak ada perlu orang tengah pun. Itu yang bahaya tu, memberi cabaran lah, memberi gangguan lah kepada centralized finance ni sebenarnya. Mengganggu sebenarnya. Tapi alhamdulillah, macam saya cakap tadi, decentralized finance ni dah diterima oleh banyak negara-negara di dunia ni, even di Malaysia pun. Nanti kalau kita akan pergi lanjut, kita dah boleh beli. Kita boleh bayar zakat dengan BTC, cuba bayangkan. Tapi bahaya dia, itulah kerajaan tak pasal mengadakan undang-undang. Kalau setiap trader kripto ni dia mesti berdaftar dengan Luno, dengan dia kena declare dia punya aset kripto tu penting kan. Dia tak nak kita ni diam-diam mana rugi kepada negara dari segi cukai dan pelbagai lagi lah. Okey. Balik jawab soalan tak? Okey, terjawab. So centralized ni bermaksud data yang orang boleh akses lah. Decentralized ni data yang decentralized. Okey. Itu centralized dengan decentralized lah. Centralized lah. Okey. Jadi berdasarkan pengalaman abang selama hampir 20 tahun lah dalam dunia forex trading kan. Abang mengajar, lepas tu follow dengan tak sampai 20 tahun. 2010 lebih kurang 12 tahun lah. Okay, 12 tahun dalam industri forex trading sebagai pengajar, sebagai trader, sebagai IB, sebagai wakil broker. Apa beza yang abang boleh nampak
antara kripto dengan forex trading? Boleh bang hurai sikit tak? Okay. Apa beza antara forex dan kripto? Ni mata wang dululah. Mata exchange ni. Forex ni is apa pertukaran mata wang asing. Macam kita ada juga dengan physical tu, kalau kita nak pergi overseas kan ada apa, kita boleh tukar duit kita kan. Betul tak? Itu saya physical lah, ikut currency rate kan. So tapi dalam apa forex ni, online ni dipanggil apa, spot trading. Kita trade dalam online saja. Ramai lah. Maknanya dia sejarah kata hingga kini dekat forex tu kan, satu hari transaksi 5 trilion. Satu hari urus niaga dalam forex ni. Semua berminat tentang apa? Nak trade, mana petani boleh trade, apa pekerja, pejabat boleh trade, mata guru boleh trade. Ramai cikgu-cikgu trader ni. So, dalam trading forex ni, dia ada leverage. Bukan leverage ni dia memberi kemudahan kepada kita yang tak ada duit ni boleh melakukan urus niaga. Dengan $100. Ada $5 pun kita boleh deposit dan boleh melakukan trade dah. Tapi kalau kita kembali pada tahun 98, tahun awal-awal mula mata wang pertukaran ni, orang yang ada duit boleh trade ni Malik. Tapi dengan ada sistem ni, siapa saja boleh jadi trader dah. $50, $100, and then itulah perbezaan, dan kebanyakan dia trader loss dalam urus niaga forex ni. Orang katakan 95% loss. Kefahaman kita price action manipulation tu sebenarnya retail trader versus big player. Dalam setahun tu 360 hari tu big bank akan menang apa dalam trading tu 200 hari, kita hanya retail trader untung mungkin dalam 6 hari 7 hari je. Itu fakta yang tak boleh kita nak sangkalkan lah. Itulah penyebab loss rugi. So apa menarik dengan kripto ni? Yang menarik dia panggil spot trading juga, spot trading, tapi dia tak ada leverage ni. Maknanya dia kita trade, kita buy saja. Kalau forex tu ada sell buy, waktu kita nak beli tu kan, kita nak ambil, kita ada pilihan. Tapi dalam kripto ni dia buy saja. Maknanya dia bentuk aset, kita beli token tu sebagai aset buy. Kita tak boleh sell. Kita tak ada pegangan lagi. Katakanlah token tu, aset tu dah naik, baru kita boleh sell. Itu perbezaan pertama dia. So tak pening kepala lah ni posisi. Ini apa balik? Kalau dekat apa forex tu, buat analisa, aku nak buy ke nak sell? Kalau kita buy, market buy untunglah kan. TP lah. Tapi kalau kita buy, dia market sell dah. Float tak letak stop loss, kita boleh MC. Muka pun murung. So kalau dalam crypto ni, kita buy, dia naik, kita boleh buat profit, kita jual aset kita tu, digital tu. Tapi kalau dia turun, memang dah float, tapi tak MC. Pegangan coin tu ada lagi kan. Dia naik balik, kita jual. So itu perbezaan dia yang pertama. Tapi sekarang ni pun kebanyakan sistem keuangan ni datang daripada Europe. Pakar-pakar kewangan ni bukan orang Melayu, bukan orang Cina ni, pakar orang sana-sana itulah kan. So dia cuba bawa kripto ni sebagai salah satu dipanggil margin trading. Dah sama macam instrumen forex tu kan. Kripto ni, so saya syorkan pada rakan-rakan kalau nak trade tu dekat kripto tu guna urus niaga spot trading yang tak ada leverage. Itu beza dia lah kan. Jangan tersalah pilih, nanti pilih margin trading, future trading, maknanya account kita boleh MC. Sama juga, tak ada beza dengan yang forex lah. Cuma kalau ini bagi saya, kalau bahagian trading kripto yang spot tu sebagai lebih kepada investment, pelaburan. Tapi ada juga nanti kita boleh bincang, kita boleh trade juga macam forex juga kan. Ada nanti kita boleh bincang mungkin di bahagian
akhir begitu. Santai ni. Ada lagi jawab soalannya. Itu dah jadi itu perbezaan utama dia lah. Faham. Nampak dia punya penjelasan tu memang clear. Jadi sebagai pemerhati ataupun pemain player di dalam industri keuangan ni, terutama sekali online trading, forex pun online trading, kripto pun online trading. Jadi apa pandangan abang perkembangan kripto di Malaysia ni? So apa yang abang nampak, macam mana penerimaan rakyat, penonton-penonton dekat luar sana, yang pada abang maksudnya perkembangan ataupun penerimaan rakyat Malaysia lah dalam bidang kripto ni, sistem kewangan kripto ni. Okey, pada asas dia, pada permulaan memang tak percayalah di tahun-tahun 2012, 13, 14 banyak individu ataupun orang tertentu ni melakukan pilihan. Itu menyebabkan orang takut, bukan setakat takut sajalah kan. Ini penipuan semua kan, banyak yang uji kan, masuk dalam program mata wang kripto ni yang dikenali sebagai Bitcoin lah. Saya pun dah lupa dah nama syarikat-syarikat tersebut kan. So itu dari segi kata sisi negatif dia lah. Kebanyakan orang ambil peluang ni kan, melakukan penipuan terhadap ramailah rakyat Malaysia yang terjebak tu kan. And then dari segi dari segi penerimaan mata wang kripto ni, dari segi pihak kerajaan, memang betul saya cakap, memang kerajaan kita tak nak terima, bukan Malaysia tak nak terima. 2014 2013 kan, banyak negara tak nak terima, takut sebab dia boleh mengganggu sistem kewangan centralized finance, CFI dia. Memang tak ada orang tengah lagi dah, tak ada lawyer, tak ada pejabat tanah semua kan. Kerajaan tak nak terima, tapi bila itu menyebabkan 2017 kan, Bank Negara dah berfikir Okey. Terputus ya? Terputus. Okey, macam mana nak tengok view balik? Nak besarkan balik full screen Okey kat mana kita tadi? Kerajaan mana dia setiap dunia bank pun negara kerajaan Malaysia 2017 dialah tentang mata wang kripto ni. Sebab waktu tu hampir 75 juta ringgit Malaysia, rakyat Malaysia dah lakukan trading mata wang kripto ni. Dekat luar lah, mungkin guna Binance, mungkin Litecoin semua. Dengar ke? Dengar. Okey. So kerajaan tak paksa menerima benda tu. Sikit-sikit lah dah dibincang dekat Parlimen sampai 2019, akta ditubuhkanlah, dia di table dia dibincang dan dah ada akta. Tu pada 2019 tu Luno pun dah ada 2020. Hingga sekarang dah ada 4 syarikat exchanger yang Putus. terputus lagi balik. Line, maksudnya line tu. Apa punya line? Tak apa. Ni bagi sabar kita nanti. Bagi Pozi pun kita akan tanya Pozi nanti ya. Malik tolong tanya ya. Okey, penerimaan tu dah kata kerajaan dah boleh terima, dan menarik dia saya nak cuba nak tengok ni. Saya nak boleh share kan Malik kan? Untuk share saya kena ni dulu. Screen share. Tak apa. Abang sorry cerita dululah. Okey, dari segi hukum pula,
berapa majlis fatwa negeri kan, macam fatwa negeri Perak pada Ogos last year pun dah mengharuskan urus niaga mata wang kripto ni. Kalau dalam buku tu ada tu Malik kat belakang tu kan. And then sama juga majlis fatwa negeri Selangor pun dah mengharuskan, hukum dia harus untuk kita melakukan urus niaga, nak bayar kan, apa dia panggil pembayaran dihantar untuk melakukan urus niaga tersebut di 4 syarikat inilah. Tapi fahamlah kebanyakan rakyat Malaysia ni dia make gawer so nak ni pertama gunakanlah register dengan Luno, tokenize kan, and then kalau dah buat duit banyak kan, daftarlah dengan dia, buat declare apa kita takut kan, declare dengan Jabatan Hasib Dalam Negeri. Itu nasihat saya. Kita tak nak against law. Ini nak jadi aman, tenang saja kan. Agama itu apa dia? Dia membenarkan rakyat lakukan urus niaga Malik. Harus. Itu makin ramai tu. Cuba ya, dalam tahun 2017 pun dah ada, waktu pun belum clear lagi, grey lagi, dah ada transaksi 70 juta ringgit dalam masa sebulan. Saya tak tahu waktu sekarang ni berapa nilai transaksi satu hari rakyat Malaysia melakukan urusan menerima. So, macam saya cakap tadilah, kalau kita tak start sekarang ni, tak belajar sekarang ni, tak ada berusaha sekarang ni, 2 tahun lagi kita tak ada apa-apa pun. Tapi kalau kita ikut sekali, maknanya kita tak tinggal kapal lah. Masih tak terlambat lagi, Malik. Okey, Malik, jawab soalan. Okey. So daripada segi penerimaan secara ringkas dia, rakyat Malaysia ni dah terdedah dengan kripto ni awal lagi, daripada awal sekitar 2010-2011 waktu tu dah mula rakyat Malaysia kenal kripto, kenal Bitcoin, tapi waktu tu kebanyakannya faham kripto ni scam lah. Scam lah. Takut. Tapi ramai juga yang terjebak. Okey, ramai yang terjebak. Okey, disebabkan ramai yang terjebak itulah keluar cikgu-cikgu, keluarlah idea-idea, keluarlah education, kelas-kelas macam mana untuk nak supaya rakan-rakan kita di sekeliling, penonton-penonton yang ada dekat sini lebih faham tentang kripto ni, bukan sekadar baca di Google saja, tapi dapatkan guru yang betul lah, dapatkan guru yang betul, ataupun jangan lupa dapatkan kita punya panduan lengkap ni, panduan lengkap lebih pada 1 inci dia punya ketebalan dia. Boleh hadam buku ni insya-Allah, boleh hadam buku ni insya-Allah, boleh fahamlah apa itu kripto, macam mana nak mengenal kripto, sebab kripto ni dalam internet pun ada juga yang scam. Ada juga kripto yang tipu. Kadang-kadang dengar okey ada coin baru nak keluar, kita pun macam anak ayam yang ditaburkan dedak, okey, dah pergi serbu nak beli, bila beli benda tu scam sebenarnya. So macam mana kita nak kenal benda tu scam, macam mana kena rakul. So macam mana kita nak tahu token-token yang baru keluar, coin-coin yang baru keluar tu tak berdengar sangatlah Malik. Yang lain dengar, Cikgu Ijat, Hanif dengar okey tak? Saya punya site problem ke? Tak berdengar Malik. Saya punya site problem ataupun Abang Sukari punya site problem? Cikgu Ijat, Hanif, dekat mana yang tak clear? Tak clear saya punya site ataupun tak clear? Breaking, apa saya tak dengar? Hanif kata saya punya dengar, so abang punya tu line bang. Malik punya suara tak clear. Putus. Abang punya line. Line lah. Abang punya line. Abang punya problem. Yap. Hanif clear. Okey, apa soalan dia? So apa hubungan decentralized tadi tu? Abang sebut pasal decentralized, abang sebut pasal urus niaga kripto, yang mana rakyat rakyat dekat luar sana tu boleh buat
boleh buat urusan pembelian mata wang kripto ni. Apa hubungan antara decentralized, macam mana decentralized ni bekerja dalam urusan mata wang kripto ni? Okey, centralized exchanger lah maksud you Okey. Sharekan skrin ke Malik? Abang cubalah sebab abang punya internet slow. Abang boleh cuba, boleh. Okey, nampak tak skrin ni? Nampak? Skrin ni nampak tak? Okey, nampak skrin ni Okey, kalau saya buat lukisan-lukisan tulis-tulis ni nampak tak? Saya tanya dulu Ni, nampak tak? Okey, cuba tengok. Apa saya conteng-conteng ni nampak tak? Conteng-conteng tak nampak pun. Nampak apa tu? Nampak berkelip-kelip je. Oh, mana tak nampak lah. Okey. Kalau ni nampak? Mouse nampak. Sangkut terus. Sangkut keras terus gambar. Abang punya muka tak gerak langsung. Sekejap. Mungkin nak buka ni bilik jap. Okey, dengar Malik. Ni masalah ni. Cabaran ni. Dengar. Dengar? Okey, saya cerita. So, Malik tanya tadi soalan apa maksud apa centralized exchanger tu, macam mana dia berfungsi dengan decentralized exchanger. And then biar saya terangkan ini mungkin insya-Allah faham Kebanyakan kita trader ni dia faham tentang mata wang kripto tu, urus niaga mata wang kripto tu pada peringkat CX mana exchanger tu, contoh macam Binance, Huobi, KuCoin dan lagi lah. Betul tak Malik? Itu dipanggil kita dah boleh lakukan token-token macam BTC, Ethereum, Cardano, semua token-token banyaklah yang dah establish. Kita tak perlu buat kajian lagi Malik. And then central exchanger ni yang menarik dia berfungsi, kita boleh buat withdraw kat situ. Kita deposit kat situ, kita withdraw kat situ. And then dia berhubung dengan bank. Nampak bank ni? Ada kat sini contoh dia Luno kan. So bila Luno ni kita boleh deposit, withdraw dia berhubung dengan bank. Bank pula berhubung dengan bank negara. Makna kita tak boleh lari lah. Makna itu oleh kerajaan. Betul. So kebanyakan rakyat Malaysia ni dah tahu. Kebanyakannya dia trade, dia beli Ripple, sebab bukan saya cakap benda tu tak bagus. Bagus Malik Tapi kalau kita nak lebih jauh, nak lebih untuk kita nak lakukan urus niaga ni untuk membuat nak mencari yang kalau boleh macam ialah bukan nak kaya lah, but at least kita senang saja kan. Contohnya kesilapan yang kita buat selalu dia trader dekat central exchanger ni tak diajar. Aja baca Luno dia 5 token saja untuk dibeli kan. Untuk hobi kan, kita orang suka beli harga yang murah, betul tak Malik? Ada yang dia beli Ripple sebab beli Ripple harga murah, ada beli Tron sebab harga murah, beli ada sebab murah. Itu silap dia. Belilah $1 nak simpan, dia berangan-angan nak jadi kaya dalam masa 2 tahun lagi, 3 tahun dengan $200 boleh jadi 1 juta. Dia cuba fikir, kata kalau BTC dulu boleh, kenapa Cardano tak boleh? Kenapa Ripple tak boleh? Betul tak Malik? Betul. Sebab mereka tak kita kawan-kawan kita ni tak diberi pendidikan.
Belilah ramai, beli simpan. Ya. Lepas tu, untuk $2 tak buat apa. Sikit lah $200, lepas tu turun balik. Sampai 2 tahun macam itu lah. Yo-yo macam tu. Sebenarnya Malik, saya tak menyalahkan sesiapa sistem tu kan, apa ni price tu. Bila price rendah, ramai beli harga yang rendah dekat Central Exchange ni. Cuba bayangkan, ada tu, Cardano tu, dia punya supply, total supply ialah 40 bilion. Compare kepada BTC 21 million total supply dia. Bila sebut supply, yang mana dia token tu tak boleh ditambah lagi dah. Kalau mata wang fiat ni kita boleh tambah-tambah kan. Dia punya supply kalau BTC tu 20 million saja. Kalau Cardano tu ada tu 40 billion. So apa beza dia antara BTC dengan Cardano ni, Malik? Dari segi total supply kan. So bila kita tengok total supply, kita kena fikir apa tu market cap, market capitalization. Ini yang orang silap ni. Kita nak beli sesuatu token tu, kita tengok market capitalization dia. Kalau dekat tak silap Mansuhari kan, 2 minggu lepas, minggu lepas dah. Ni BTC dia market cap dia kalau tak silap saya 700 bilion. Balik lah kan. Cardano ni lebih kurang tinggi. So tinggi. Tapi kenapa dia tak boleh naik? Kita berangan Cardano tu boleh naik 1,000, 30,000 kan. Takkan boleh lah. Mustahil lah. Sebab apa? Dia punya formula market cap ni market cap ni market cap, formula dia total supply time kali harga sekarang. So market cap dia terlalu besar. Bila terlalu besar, contoh dia ada 100 bilion. Market capital dia 100 bilion. Kalau orang big player masuk 10 bilion, ada kesan tak pada ni? Pada harga tersebut? Memang harga murah. Harga dia mungkin, Cardano berapa harga sekarang ni, Malik? Contoh dia. Kita tak sebut Cardano lah, nanti marah harga orang yang simpan Cardano, Malik. Katakanlah token ni market apa dia punya dia 30 bilion. Katalah ada big player masuk 500 juta USD, masuk nak beli token tu. Ada kesan tak? 1 bilion lah, 1 bilion. Big player masuk 1 bilion ke dalam market cap token ni. Token ni market cap dia 50 bilion. Ada impact tak, Malik? Tak ada impact lah, Malik. Mana dia tak banyak. Kecuali ada impact, market cap dia 50 bilion, ada mamak ni big player masuk 100 bilion. Berapa kenaikan dia? Adalah kan? So kebanyakan kita kan, banyak yang saya tengok kawan-kawan saya, dia melabur dekat Central Exchange ni dengan token-token dengan harga yang rendah. Dia tak tengok market cap. Itu yang penting, dia ada deck ni. Di Central Exchange ni, Malik. Di Central Exchange ni, dia macam zaman BTC dululah. Kita beli token-token yang rendah 0.000. Market cap dia baru 1,500,000. Dia cuba bayar kan. Market cap dia 1 juta. Ada mamak ni, big player masuk 50 juta. Ada kesan tak, impact tak pada harga tu? Boleh? Kata kita beli, kita beli token tu $1 kita beli balik. $1, katakanlah harga tu 0.05. Masuk dia 20 token A. Market cap dia baru 100 juta. Dalam masa 2 tahun lagi, banyak. Itu yang kata jadi 200,000 USD, 1 million USD. Ada kawan saya, Malik, ya.
dia beli Shiba Inu pada ni. Dia deposit, dia beli token Shiba Inu $500 je. Apa dia dapat dalam masa 2 tahun? 1 million USD. Cuba bayangkan. Itu beza dia. So kalau tuan-tuan nak beli, so kita kena fokus kepada debt kalau nak cepat kaya lah. Nak cepat nak settle hutang kan. Kita pun modal tak banyak, beli $20. Pernah saya beli $20, saya buat profit $400. Cuma dah kita tak biasa kan. Ini trading harian ni kita boleh buat kan. Kemudian kalau saya tunggu besok dia benar boleh jadi 6,000 USD dengan modal $200 saja. Sebab saya beli market cap dia tak 1 million lagi pun. Baru ratus ribu ni. So harga pun rendah. Kita nak cari token-token macam ni. Dekat nak trade dekat DEX ni kita mesti ada dompet ataupun wallet. Baru boleh kita melakukan urus niaga di decentralized exchanger ni, dekat blockchain kat sinilah. Banyak ni decentralized exchanger yang terdapat, ada yang sekarang kat dunia. So saya jangan salah faham, bukan saya cakap trade dekat central exchanger ni salah, boleh. Tapi bagi saya kalau saya nak trade dekat central exchanger ni, token-token yang dah established, kita guna modal yang besar lah, baru ada impact. Modal mungkin satu token tu kita beli 10,000 USD ke kan, 5,000 USD kan, kita belilah, mana baru ada kesan. Bila ada kenaikan apa, the big whale tu masuk, ada kesan lah. Tapi kalau kita setakat $20 beli BTC, letih lah balik, tak ada impact. So saya suka lebih bagus trade dekat exchanger. Okey bang. Central exchanger. Okey. Okey. Jawab soalan. Saya jawab. Cuma isu dia dekat sini teknikal daripada segi abang punya line. Terlalu sangkut. Banyak sangat sangkut bang. Saya rasa session untuk yang macam ni, tak boleh tak ya? Tak jadi bang. Tak jadi ya? Sebab rasanya better macam ni. Esok abang beli kabel bang. Abang cucuk direct daripada abang punya router tu direct ke abang punya laptop, abang punya PC. Clear. Tingkat atas tu. Abang kena cucuk direct bang. Betul susah. Wi-Fi sangkut lah. Betul juga kan? Sangkut. Tak apalah, tak apa. Mbps pun mungkin kecil. Dia sangkut. Sangkut teruk. Tak jelas kan? Tak guna juga kita nak terangkan kan? Betul tak? Poin penting banyak hilang. Okey, balik. Kalau macam tu kita stop dululah. So saya serahkan Abang balik, cerita balik. Menutupkan majlis kita hari ini. Abang stop screen sharing dulu. Okey. Dah stop lah. Jadi itulah dia daripada segi sedikit part 1 part 1 untuk malam ni. Sebenarnya ilmu kripto ni sekitar 2010 dulu saya ada collect. Banyak juga BTC daripada game. Banyak. Okey. Banyak saya collect BTC daripada game dulu. Main game dapat Bitcoin, sangat banyak. Tapi habiskan balik pun dalam game juga. Tak simpan lah. Tak tahu. Lepas tu sekitar 2013 Bitcoin naik harga. Waktu tu dah lebih kurang $400 ke $400 Malaysia, tak ingat dah. 2013 ada. $400 lah. Murah lagi tu. Yes. Waktu tu ada kawan ajak beli, tapi kita ingat macam benda ni scam lah, okey. Ingat benda ni macam scam, macam MLM punya game. Sebab waktu tu U-Fund keluar dengan U-Token. So terbayang Bitcoin ni macam U-Token lah. So buat donor je lah. Tapi bila benda tu dah naik, nampak kawan-kawan mana yang ada hold, sampai kita pun dah berjumpa sendiri dengan orang yang ada 1,000 Bitcoin. Kita kenal secara personal. Sebenarnya dia simpan daripada tahun 2010-2011 lagi. Waktu tu dia beli Bitcoin dengan harga 10 sen satu biji. 10 sen satu biji. Yalah. Yes, so itu dia. Jadi
sekarang ni kita nak dapatkan balik Bitcoin, nak dapatkan balik Ethereum, Ripple pada harga lantai agak mustahil ataupun memang tak akan dapat dah lah. Cuma sekarang ni apa yang kita perlu buat bila kita nak terlibat dalam industri ini juga, okay, kita nak ambil peluang, gunakan ilmu yang ada daripada Cikgu Sukairi, gunakan ilmu ataupun step-step ataupun strategi yang ditunjukkan di dalam buku panduan lekap atau wang kripto ni, dapatkan daripada kita macam mana cara daripada kita nak centralize exchange tadi. So daripada decentralized tu macam mana cara kita nak dapatkan koin-koin yang baru keluar dalam market, macam mana kita nak kenal pasti koin ni memang bukan koin tipu-tipu punya, macam mana kita nak buat duit. Betul. Itu yang perlukan ilmu. Perlukan ilmu, bukan main ikut-ikut kawan. Kalau kawan tu berjaya, kita nak follow dia, follow lah. Tak ada masalah. Kalau kawan tu nak ajar kita, sanggup ajar kita step by step, tak ada masalah, boleh follow kawan. Tapi kalau tak ada kawan yang nak ajar, kawan yang ada simpan tu pun secara kebetulan, dia pun tak tahu macam mana nak ajar secara detail. Sebab dia banyak step yang kita perlu tahu, kita perlu faham macam mana cara untuk kita menyimpan dan juga buat duit sebenarnya. Dia bukan sekadar menyimpan, tapi buat duit. Kita nak buat duit, kalau boleh biar hari-hari, biar tiap-tiap minggu kita boleh keluarkan duit daripada dunia kripto ni. Itu yang kita nak. Yang menyimpan kita simpan lah. Tapi macam mana kita nak buat daily punya duit ni. So itu yang penting. Itu yang perlukan ilmu, itu kita perlukan panduan. InsyaAllah daripada Cikgu Sukairi, saya pun kenal dia secara personal. Memang seorang yang sangat tabah, sangat tekun, sangat rajin mengajar. Jadi ambil peluang ni, insyaAllah nanti kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang macam ni untuk part yang kedua. Ini part yang pertama, insyaAllah pada part yang kedua nanti mungkin video kita akan jadi lebih smooth pada mana yang mungkin kita buat dekat Malik, mungkin kita buat dekat Peak Empire lah kot. Lebih bagus. Boleh. Dekat sini kita complete. Kita complete dengan wifi semua, kita tak pakai wifi, kita pakai kabel. Kita pakai kabel terus, dengan skrin pun banyak, senang kita nak pilih apa yang kita nak sampaikan. Okey, jadi itu untuk hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Ijat, terima kasih kepada Tuan Hanif, pada Cikgu Sukairi yang invite saya juga pada hari ini. InsyaAllah mungkin di lain waktu kita boleh bersua lagi dalam program yang macam ni. Dan pada anda yang mungkin menonton, tabah menonton kita punya video sampai ke penghujung ni, walaupun ada sangkut-sangkut sikit tadi, jangan lupa subscribe untuk subscribe kita punya channel, channel YouTube, ataupun kalau ternampak dekat Facebook mungkin boleh follow dekat kita punya YouTube. Subscribe kita punya channel, ataupun kalau ada nak komen, ada sebarang persoalan, just type komen je. InsyaAllah nanti akan ada kita punya admin yang akan menjawab di situ. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.